Malam ni aku akan membawakan bukan satu, bukan dua, tetapi 3 kisah seram kejadian misteri yang pernah berlaku kepada 3 individu yang berbeza dalam satu negeri yang sama. Dalam siri Jelajah Satu Malaysia, Zaf bawakan kisah-kisah seram yang pernah berlaku di sesebuah negeri tu. Sebelum ni kita dah ke Perlis, kita dah ke Kelantan, kita dah ke Pahang, kita pula dah pergi Melaka. Tetapi malam ni, Zaf, jangan buat kelut. Kalau dengar Zaf cakap macam ni, Zaf rasa hampa semua geng puaka dah boleh teka dah. Malam ni kita berada kat negeri mana? Negeri ni turut mempunyai makanan yang sedap-sedap. Ada laksa. Perak ke? Hangat apa? Perak juga ada laksa. Negeri ni pun ada laksa tau. Lepas tu bukan sekadar laksa, ada sup gamat untuk kejantanan, untuk kekuatan ni kaum lelaki ni. Lepas tu ada ni yang buat kecoh mulut ni, daging masak asam, daging kuah asam. Alamak, makan dengan nasi panas-panas tu. Tak nak cerita banyak lah. Pada malam ni kita berada di negeri Kedah, guys. Kedah ni banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat-tempat yang kita boleh pergi explore. Tetapi kisah yang pertama Zaf ingin mulakan berlaku di Sungai Petani. Orang Kedah cakap SP lah, singkatan kan. SP ni adalah satu pekan yang agak besar lah, satu bandar yang besar. Dan apa yang berlaku kat situ? Kejadian yang berlaku kepada keluarga Syamira. Sewaktu keluarga dia ingin menyewa satu rumah, dan rumah ni dikatakan berwarna biru. Orang SP, geng puaka yang berasal daripada Sungai Petani, korang tahu tak rumah sewa berwarna biru ni dia agak terkenal sebab dikatakan orang yang menyewa, orang yang masuk duduk kat rumah sewa biru ni tahan tinggal pun selama sebulan, paling kurang pun 3 bulan lah. Lepas tu dah keluar dah. Disebabkan apa? Disebabkan gangguan. Tetapi Syamira ni tak tahu lagi. Keluarga dia murah rezeki. Ayah dia buatlah satu rumah, dan sementara nak tunggu rumah keluarga dia orang ni siap, dia orang terpaksalah pergi cari rumah sewa. Yelah, rumah tu baru nak buat apa semua kan. Lama tak lama lah, 6 bulan juga, guys. So selama 6 bulan lah keluarga Syamira ni terpaksa mencari satu rumah untuk duduk dekat situ. Dan bila rumah yang betul orang dah siap, baru dah diorang pindah keluar. Jadi disebabkan terpaksa nak cari rumah sewa, pusing sekitar Sungai Petani tu, mereka pun terjumpalah ada satu rumah yang memang cantik. Pertama sekali sebab warna biru, memang cantik. Bangunan tu pun 2 tingkat. Lepas tu dekat corner lot pula lagi. Harga pula berpatutan. Cuma rumah ni keluarga Syamira nampak macam dah lama dah tak ada orang duduk. Dikatakan tuan rumah tu bertugas sebagai seorang askar. Jadi korang tahulah, bila askar ni diorang terpaksa keluar, pergi pula bekerja kat sana, pergi bekerja kat negeri sana, menjaga keamanan pula kan. So bila dah lama tak duduk kat situ, tuan rumah ni pun sewalah kan. Keluarga Syamira pun kontak tuan rumah, dah deal apa semua. Akhirnya keluarga dia pun menetap dekat rumah sewa biru tu pada 2 bulan pertama. Alhamdulillah, tak ada pun kejadian pelik yang berlaku tau. Syamira ni sepanjang dia tinggal kat rumah tu bersama keluarga dia pun memang cukup selesa. Diorang gembira sebab dah rasa macam rumah sebenar dah. Padahal nak duduk sewa je, duduk sementara je. Tetapi selepas 2 bulan, guys, telah berlaku bukan dua, tetapi beberapa pengalaman yang agak menyeramkan, guys. Selepas 2 bulan, keluarga Syamira dah menetap dekat rumah biru tu. Segalanya nampak okey. Mereka hidup aman damai je kat rumah tu. Tetapi dikatakan adalah satu malam ni, sewaktu Syamira ni tidur bersama adik lelaki dia. Beza umur diorang ni beza 4 tahun. Adik lelaki dia ni berumur 10 tahun, manakala Syamira berumur 14 tahun. So diorang pun tidur satu bilik, 2 katil yang berbeza.
Tengah tidur-tidur jam dalam pukul 2 pagi. Tiba-tiba Syamira ni rasa nak terkucil. Dia rasa nak buang air kecil pula. So dia terpaksalah keluar pergi ke arah dapur. Sebab kat rumah tu tandas dia dekat area dapur. So bila dia keluar, buka pintu je, ada ruang tamu. Dan bila dia tengok kat ruang tamu tu, dia nampak dah pukul 2 pagi tetapi ayah aku tak tidur lagi. Dia nampak ayah dia sedang duduk dekat atas sofa tengok televisyen pukul 2 pagi. So Syamira ni pun pada masa tu tak ada fikir apalah. Sebelum dia pergi ke tandas, dia tegurlah ayah dia. Ayah, lambat tidur ya. Pukul 2 pagi pun tengok TV lagi ke? Lepas tu ayah dia senyap je. So Syamira ni jadi pelik lah. Ayah aku ni apa hal tak nak balas apa aku cakap kan? So dia pun pergilah tengok ayah dia. Nah, bila dia tengok ayah dia duduk tengah tengok TV. Tapi mata ayah dia dalam keadaan tertutup. So Syamira ni pun tergelak lah dalam hati dia. Dia rasa, ya Allah, tidur rupanya ayah aku ni. Ya Allah, kalau dah betul tak tahan, pergilah tidur dalam bilik. Ini tidur dalam keadaan duduk macam tu. So Syamira pun abailah kan. Dia pun pergilah ke tandas. Bila dia pergi tandas dekat ruang dapur tu, dia nampak mak dia baru nak masuk tandas. Jadi Syamira ni tegurlah. Ibu. Alah ibu, Syamira dah tak tahan ni. Syamira dah nak terkencing dah ni. So ibu dia cakap balik dekat Syamira ni, hang ni sabarlah. Mak yang nak masuk dulu. Hang ingat hang seorang je nak terkencing. Dah kencing mak ni macam mana? Lepas tu Syamira ni balas balik cakap mak dia, alah mak, bilik mak kan ada tandas. Kenapa yang mak nak guna tandas luar ni pula? Mak pergilah guna tandas bilik air tu. Lepas tu jangan lupa kejutkan abah sekali. Abah tu sampai dah kesian pula Syamira tengok. Sampai tertidur pula tengok TV tu. So bila mak dia dengar macam tu, mak dia pun teruslah marah Syamira ni. Hang ni, mak lempang muka hang je lagi. Apa yang hang merepek ni? Masa bila pula abang hang tengok TV? Tu abah hang dah berdengkur dalam bilik tu. Hang jangan merepek nah. Mak masuk dulu, hang tunggulah. So mak dia pun masuklah ke dalam tandas. Bila Syamira dengar mak dia cakap macam tu, apa yang hang merepek? Abah hang tengah tidur lena cantik punya dekat dalam bilik duk berdengkur. Siapa yang tengok TV? Syamira ni dah mula berdebar. Daripada ruang dapur tu, dia menjenguk sedikit ke arah ruang tamu dan dia masih nampak lagi yang abah dia tengah duduk tengok TV. Jadi lepas mak dia dah settle buang air, mak dia keluar, Syamira ni pun meluru masuk kat dalam tandas tu. Dia dah buang air semua. Syamira ni pun keluarlah balik daripada tandas untuk masuk ke bilik dia. Tapi kali ni dia tengok ruang tamu tu dah kosong dah. Abah dia dah tak ada dah dekat situ. Jadi dalam hati Syamira, kemungkinan besar waktu dia pergi tandas, mak dia dah kejut lah abah dia untuk masuk dekat dalam bilik untuk tidur. So Syamira ni pun tak ada fikir apalah. Dia pun masuk dekat dalam bilik dia, dia pun tidur. Tapi keesokan pagi dia, bila Syamira ni duduk dekat meja makan bersama keluarga dia, Syamira ni pun tanyalah ibu dia. Ibu, semalam ibu yang kejut abah so masuk tidur. So ibu dia pun cakap lah kat Syamira, apa yang hang cakap ni? Syamira, kejut abah hang nak buat apa? Apa yang hang merepek ni? So Syamira pun cakap lah, tak ada lah. Kan abah hanya sampai tertidur tengok TV sampai pukul 2 pagi tu. Dah tak senonoh dah Syamira tengok. Ibu lah yang kejut abah masuk bilik kan? So bila abah Syamira dengar dekat meja makan tu, anak perempuan dia cakap macam tu, abah dia pun tegurlah Syamira ni. Apa yang hang merepek? Betul lah cakap mak hang. Abah tengok TV apanya? Semalam abah pun kepala berdenyut, pening. Abah tidur awal semalam. Mana ada masa abah nak tengok TV? So bila dengar macam tu, Syamira ni pun hanya mampu mendiamkan diri. Dia dah mula meremang dah. Kalau betul lah apa yang dikatakan oleh ibu dan juga abah Syamira ni, yang abah dia tak tengok TV pukul 2 pagi malam tadi, siapa yang tengok TV? Sebab Syamira ni memang boleh nampak yang duduk dekat atas sofa tu memang abah dia. Tapi dalam keadaan mata tertutup. So kejadian pertama tu pun berlalu macam biasa. Keluarga Syamira pun tak ada fikir apa sangat lah. Tetapi kejadian kedua ni berlaku pukul 1:30 tengah hari guys. Waktu siang tu, matahari nun dia panas dekat luar tu.
Syamira ni tengah tolong ibu dia kupas bawang dekat dapur pada masa tu. Dan kalau korang nak tahu, keluarga Syamira ni, ibu dia berniaga makanan, jual nasi campur, makanan berlauk lah dekat tepi jalan. So Syamira ni terpaksalah tolong. So waktu dia tengah kupas bawang kat dapur tu, tiba-tiba, kepala dongga betul. Adik lelaki dia yang berumur 10 tahun ni pergi lari, pijak bekas bawang tu sampai dah nak hampir terbalik dah. So Syamira pun jerit lah. Muhammad, tak nampak ke akak tengah kupas bawang ni? Akak lempang muka hang je lagi. Lepas tu, ibu dia terus tegur Syamira. Hang ni apa hal ni? Menjerit pula ni. Apa pula? Masa bila ada Muhammad pula kat rumah ni? Lepas tu Syamira cakap lah kat ibu dia. Ni ibu, Muhammad ni. Orang tengah kupas bawang, dia pergi pijak pula bawang ni. Memanglah Syamira marah. Dan bila ibu Syamira dengar anak dia cakap macam tu, ibu dia terus cakap, Syamira, ibu tak pernah ajar hang merepek macam ni. Hang jangan cakap bukan-bukan. Adik hang mana ada kat rumah? Adik hang dekat sekolah tu ada hari sukan hari ni. Mana dia balik lagi? Hang ni apa hal ni? Mengelamun apa semua? Hang ada boyfriend ke apa? Selalu kalau orang ada boyfriend, perangai memang pelik-pelik macam ni. So Syamira pun jam lah cakap mak dia. Ibu betul lah. Muhammad lari kat depan tu. Tadi dia pijak bawang ni. Mana ada boyfriend apa? Ibu habak lagu tu pula. Tak ada masa kita nak ada boyfriend ni. Kejap lah biar Syamira cari. Ibu tak percaya kan? So Syamira ni pun bangun lah. Dia pergi ke ruang tamu. Pergi dalam bilik. Dia nak cari adik dia Muhammad ni. Sebab dia memang yakin. Tipu lah. Memang aku nampak betul Muhammad lari. Siap boleh rasa angin tu. Waktu dia pijak bekas bawang tu. Tapi cari. Bila Syamira ni ke dapur, Syamira ni senyap je sambung kupas bawang. Dan ibu dia tegur lagi sekali. Jumpa adik hang tu? Jumpa ke? Silat-silat yang hang nampak tu bukan adik hang tu. Silat-silat adik siapa lah tu yang dah suka kat hang. So Syamira ni senyap. Dia dah tahu dah memang ada sesuatu kat rumah tu. Dah 2 kali dah jelmaan seakan-akan ahli keluarga dia. Yang pertama dia nampak ayah dia tengah tengok TV. Kali kedua pula dia kena ganggu dengan jemaah adik dia. Padahal pukul 1:30 tengah hari. So Syamira ni dah mula rasa tak sedap. Boleh dikatakan sepanjang malam sebelum tidur, Syamira ni akan berborak dengan adik lelaki dia. Dan disebabkan terlalu takut, dah 2 kali dah terkena, Syamira ni sambunglah katil dengan adik lelaki dia supaya tidur tu rapat-rapat. Tak nak tidur jarak-jarak. Sebab 2 kejadian ni, walaupun Syamira katakan nasib baiklah bukan jemaah yang menakutkan, tetapi jemaah menyerupai ahli keluarga sendiri, itu pun menyeramkan. Dan kemuncak dia yang membuatkan seluruh ahli keluarga Syamira ni percaya, termasuk ibu dan abah Syamira ni, dikatakan satu keluarga Syamira ni daripada Sungai Petani Kedah tu terpaksa pergi ke Rauk Pahang untuk melawat atuk belah ayah Syamira ni yang sedang sakit tenat pada masa tu. Jadi seluruh ahli keluarga Syamira ni pun pergilah ke Rauk Pahang, tinggal selama 2 hari 2 malam. Dan selepas keadaan atuk Syamira ni dah makin pulih, dah makin sembuh, mereka pun pulanglah balik ke Sungai Petani. Dan bila diorang pulang ke rumah tu, jiran mereka yang dikenali sebagai Mak Ani pun keluar daripada rumah dan terus tegur keluarga Syamira ni. Hampa ni daripada mana ni? Malam-malam ni keluar makan ke? Lalu ibu Syamira pun katalah kan kepada Mak Ani, bukan keluar makan. Kami ni baru balik daripada Pahang. Ni atuknya tak sihat. Kami ni baru sampai je ni. Baru je daripada Rauk ni. Bila Mak Ani dengar ibu Syamira cakap macam tu, raut wajah dia terus berubah tau. Lagi sekali dia tanya, hang memang 2 hari ni tak ada kat rumah ke? Hang memang ada kat Pahang ke? Lagu mana ni? So mak dia bercakap lah, ni baru balik Mak Ani. Mak Ani ni pekak ke apa? Saya ni dah lah penat Mak Ani. Kenapa ni? Dan bila Mak Ani bagi tahu satu keluarga Syamira ni
terkejut sehingga kan diorang rasa diorang tak nak je masuk kat dalam rumah. Sebab Mak Ani katakan selama 2 hari tu dia perasan rumah Syamira ni rancak betul. Hampir setiap malam macam ada kenduri. Dengar orang masak dekat dapur. Lepas tu ruang tamu dengan meriahnya bunyi televisyen. Terdengar orang bergelak ketawa dekat rumah. Tetapi yang memelikkan Mak Ani, selama 2 malam tu, bila dia keluar je untuk sidai baju, untuk angkat kain jemuran pada tengah malam, dia tengok dekat depan pintu rumah, dia nampak adik lelaki Syamira ni, yang Muhammad ni tadi, duduk mencangkung je. Mak Ani ada tegur, "Muhammad, hang buat apa tu duduk mencangkung kat luar sorang-sorang malam-malam ni? Kan mak hang marah, pergi masuk kat dalam rumah." Tapi Muhammad ni tidak mengendahkan pun. So Mak Ani pun senyap je lah. Bila dah nampak Muhammad ni duduk mencangkung, tak heran pun teguran dia tu. Mak Ani pun masuklah ke dalam rumah. Tapi keesokannya, malam yang kedua tu, Mak Ani keluar, nampak lagi Muhammad ni dalam posisi yang sama, dekat depan pintu rumah, tengah duduk mencangkung, duduk senyap je macam tu. So Mak Ani ni tegurlah lagi sekali, Muhammad, hang ni dah kenapa ni? 2 malam ni hang duduk mencangkung kat luar rumah ni. Mak bapak hang buat apa kat dalam rumah tu? Takkan dia biar hang seorang kat luar. Sebaik saja Mak Ani tegur macam tu, Muhammad ni pun pusinglah kepala dia. Dan Mak Ani boleh rasa agak takut, bulu roma Mak Ani ni meremang. Sebab dia perasan muka Muhammad ni dalam keadaan pucat, seakan-akan mayat tau. Bibir biru, muka putih-putih kebiruan, dengan mata yang gelap, yang seluruhnya selalunya ada warna putih, tapi ni semua gelap. Jadi Mak Ani pun bila dah ternampak macam tu, dia pun istighfar berkali-kali, dia pun terus masuk ke dalam rumah. Dan Mak Ani ni tak ada fikir apa. Tapi selepas hari ketiga tu, bila hari yang dia terjumpa tu lah, rupanya keluarga Syamira ni baru balik daripada Pahang. Itu yang dia terkejut. Sebab kalau seluruh keluarga Syamira ni tak ada dekat rumah, macam mana pula rumah keluarga Syamira ni boleh rancak? Siapa yang masak? Siapa yang tengok televisyen? Dan Muhammad, adik lelaki Syamira yang dia nampak mencangkung depan pintu ni, rupanya bukanlah Muhammad. Ya Allah, rupa-rupanya jelmaan je. So bila keluarga Syamira dengar Mak Ani cakap macam tu, barulah ibu Syamira ni percaya yang anak dia Syamira ni pernah bagi tahu yang dia ternampak abah dia tengah tengok TV, nampak Muhammad berlari-lari dari rumah tu. Kemungkinan rumah tu sendiri dah memang berpuaka. Dan menurut Mak Ani, sepanjang Syamira tinggal bersama keluarga dekat rumah tu, waktu Syamira awal-awal masuk, Mak Ani ni ada nak bagi tahu sesuatu kepada keluarga Syamira, tetapi dia tak sampai hati. Menurut Mak Ani, sebelum keluarga Syamira menetap dekat rumah sewa biru tu, rumah tu dah tak ada orang tinggal hampir selama 8 bulan. 8 bulan rumah tu dah terbiar kosong macam tu je, tak ada penghuni pun. So bila keluarga Syamira duduk menyewa kat rumah tu, Mak Ani dah rasa tak sedap. Rumah yang dah lama terbiar selama 8 bulan, mesti akan ada penunggu lain, penghuni lain yang telah menetap dekat rumah tu. So Mak Ani tak heranlah bila dia dengar pengalaman seram yang dialami oleh keluarga Syamira. Barulah dia yakin yang rumah tu memang ada sesuatu yang suka mengganggu keluarga Syamira dengan menyerupai ahli keluarga Syamira. Dan selepas 6 bulan, Syamira pun berpindah masuk ke rumah sebenar. Dan pengalaman sepanjang dia tinggal dekat rumah puaka biru tu tidak akan dia lupakan. Dikatakan selepas dia keluar, ada penyewa lain yang masuk. Tetapi penyewa lain tu hanya tinggal sebulan je dekat rumah tu. Dalam hati Syamira, mesti punya penyewa ni mengalami pengalaman yang sama yang macam mana dia terkena, guys. So itulah kisah pertama, rumah sewa biru yang terletak dekat Sungai Petani, Kedah. Dan tak nak lengah masa, kita teruskan dengan keseraman di negeri Kedah Bahang dengan kisah seram
yang kedua, guys. Yeehee! Kisah yang kedua pula berlaku di salah satu taman rekreasi yang terletak dekat negeri Kedah ni. Dekat Kedah ni banyak tau taman rekreasi. Tetapi salah satu kawasan rekreasi yang terkenal adalah Hutan Lipur Bukit Hijau. Dan bukan sekadar orang Kedah je pergi kat sana. Orang luar pun ramai juga pergi bercuti dekat Hutan Lipur Bukit Hijau ni. Dikatakan kawasan tu hampa nak camping, nak berkemah boleh, nak barbecue boleh. Sambil tu mandi pula sungai, ada air terjun. Memang cantik. Dan kalau hampa tak nak buat kemah, dekat Hutan Lipur Bukit Hijau tu ada sediakan chalet-chalet yang korang boleh sewa, yang korang boleh tinggal bersama keluarga korang. Tetapi dalam banyak-banyak chalet ni, kalau hampa semua pi dekat Hutan Lipur Bukit Hijau ni, korang kena elakkan, hampa semua kena elakkan ada satu chalet, chalet nombor 16. Kenapa nak kena elak chalet nombor 16 ni? Sebab kejadian seram yang aku nak berkongsi dah hampa semua geng puaka berlaku di Hutan Lipur Bukit Hijau, dan lebih tepat sekali berlaku di chalet nombor 16. Dikatakan dekat chalet nombor 16 tu, orang yang jaga Hutan Lipur Bukit Hijau tu, pekerja-pekerja chalet tu pun katakan memang banyak gangguan. Memang diorang sendiri pernah terkena gangguan, pekerja-pekerja pernah terkena gangguan, dan pengunjung yang datang untuk bercuti dekat situ pun bila tinggal kat chalet nombor 16 ni turut terkena gangguan. Diceritakan oleh Abang Safwan, salah seorang pekerja chalet tu, dia pernah dapat 4 orang lelaki yang datang daripada negeri Pahang. Dia datang untuk bercuti bersama kawan-kawan dia. Jadi 4 orang ni dia orang plan nak tinggal di chalet dekat Hutan Lipur Bukit Hijau ni. So Abang Safwan pun kasihlah satu chalet. Tetapi yang peliknya, budak-budak ni dia ketegak, dia nak juga. Abang Safwan, kami datang sini, kami nak duduk satu chalet ni. So Abang Safwan pun cakap lah, ayalah, memang banyak chalet. Ini Abang Safwan dah kasih satu chalet lah ni. Tapi budak-budak ni katakan, kami tak nak chalet nombor lain-lain ni. Nombor 3, nombor 4 kami tak nak. Kalau boleh kami nak chalet nombor 16. Jadi bila Abang Safwan dengar, dalam hati Abang Safwan ni, hampa ni orang luar biar betul. Hampa ni tak tahu ke chalet nombor 16 ni lah yang orang paling tak nak. Kalau pekerja suruh tinggal situ pun, tobat, memang tak nak. Tapi budak-budak ni ketegak. Lalu Abang Safwan pun dah kasih macam-macam alasan. Chalet nombor 16 ni dah lama dik, tak ada orang tinggal sini. Lagipun chalet tu kotor. Dah lah kotor. Chalet nombor 16 ni dia ada dekat atas bukit sikit. Kan takut malam-malam adik takut lah pula kalau nak pergi berjalan ke apa ke. Tapi budak-budak 4 ekor ni tetap ketegak ke. Diorang nak juga. So bila dah banyak kali Abang Safwan nasihat, diorang tetap nak tinggal kat chalet nombor 16 tu. Abang Safwan pun dengan berat hati kasihlah kunci. Tapi Abang Safwan sempat pesan kat diorang, hampa semua, kalau nak tinggal, biasalah ni dalam hutan ni, hampa jaga tau, mulut kena jaga, kelakuan kena jaga. Lagipun hampa tahu kawasan-kawasan macam ni bukan tempat tinggal kita tau. So bila Abang Safwan dah cakap macam tu, budak-budak ni pun cakap, ya kami faham. Alah, kami bukan budak-budak bang, abang relax je kan, tak payah nak gelabah sangat. So budak-budak ni pun pergilah tinggal dekat hotel tu. Dan pekerja hotel, termasuk Abang Safwan sendiri, setiap pukul 2 hingga 4 pagi, diorang kena buat rounding. Yalah, nak jaga keselamatan lah. Manalah tahu ada pengunjung-pengunjung yang tiba-tiba ada kecemasan ke. Kalau tak apa, ada orang nak cuba pecah masuk chalet tu ke. So Abang Safwan ni pun akan buat rounding lah. Dengan torchlight dia, dia pun pusing. Tapi yang mengejutkan Abang Safwan, bila dia pergi berjalan, pusing sekitar chalet tu, bila sampai je dekat chalet nombor 16 ni, Abang Safwan nampak dekat luar chalet 4 orang budak ni tadi pergi tidur dekat birai-birai tangga menghala ke chalet tu. Diorang tidur kat tepi tangga tu. Jadi Abang Safwan pun dah rasa pelik dah. Dalam hati dia, apa yang budak-budak ni semua 4 orang ni pergi tidur kat tangga pula ni? Ya Allah, tadi nak sangat chalet nombor 16. Ini mesti dah terkena gangguan ke apa ni? Jenis kes takut pergi tidur kat tangga. So Abang Safwan pun kejut lah 4 orang ni.
Dan bila empat-empat orang ni bangun, diorang pun dalam keadaan trauma, diorang pun dalam keadaan menggigil. Pertama sekali, bila diorang bangun, diorang pelik macam mana diorang boleh tidur kat tangga. Sedangkan malam tadi, diorang cakap, diorang relax je, lepak kat dalam chalet tu, tidur apa semua. Sedar-sedar, Abang Safwan kejut, diorang dah ada dekat luar chalet, tidur kat tangga. Dan diorang pun turut katakan kepada Abang Safwan, sepanjang malam diorang tinggal kat situ, sebelum diorang masuk tidur, diorang boleh dengar seakan-akan ada suara perempuan menyanyi. So bila dia tanya Abang Safwan, Abang Safwan, dekat sekitar chalet nombor 16 ni memang ada rumah-rumah lain ke? Dan Abang Safwan katakan yang hampa dengar tu bukannya suara daripada chalet lain, tak boleh dengar punya, melainkan dia duk menjerit, melolong bolehlah hampa dengar. Kemungkinan yang hampa dengar tu, kakak cantik, kawasan ni kawasan hutan, chalet nombor 16 tu memang keras sikit. So itu adalah gangguan yang dialami oleh budak 4 orang ni. Dan selain diorang yang terkena, pekerja-pekerja pun setiap kali diorang pergi dekat chalet nombor 16 tu, walaupun pada masa tu tak ada sesiapa tinggal kat dalam chalet tu, tetapi chalet tu seakan-akan ada orang. Diorang boleh dengar suara perempuan menyanyi, diorang boleh dengar suara perempuan mengilai. Dan pernah sekali kejadian yang agak menyeramkan yang Abang Safwan tak boleh lupa. Semua chalet dekat hutan Lippo Bukit Hijau tu tiba-tiba bekalan elektrik terputus pada malam tu. So blackout. Tetapi yang menakutkan bagi diri Abang Safwan dan juga pekerja-pekerja lain, bila diorang dah tengok semua chalet dalam keadaan bergelap, chalet nombor 16 ni je yang boleh ada lampu, yang masih terang lagi. Padahal kalau fikir logik, macam mana chalet yang lain boleh terputus bekalan elektrik, tetapi chalet nombor 16 ni lampu dalam chalet tu masih menyala. So itu adalah salah satu misteri berkenaan chalet nombor 16 yang terletak di Taman Rekreasi Bukit Hijau, guys. Selain daripada kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh pekerja-pekerja chalet dan juga 4 orang remaja yang tiba-tiba tertidur dekat birai tangga padahal diorang tinggal di dalam chalet nombor 14, ada lagi satu kisah yang dialami oleh salah seorang pelajar UiTM di Kedah. Dikatakan pihak UiTM ada menganjurkan satu kem kesatria. Dia lebih kurang aku rasa macam kem bina insan lah, yang disertai seramai 70 orang pelajar termasuk guru-guru yang akan mengendalikan beberapa aktiviti di hutan Lippo Bukit Hijau. Jadi apabila mereka bergerak sampai saja di hutan Lippo Bukit Hijau, masing-masing pun mulalah pelajar-pelajar ada yang pasang kemah, sebab chalet yang disediakan tidak boleh memuatkan seramai 70 orang pelajar. Oi, jenuh mat. Takkan hampa fikir pelajar-pelajar tu nak tidur atas bumbung chalet pula. So ada sesetengah pelajar, terutamanya pelajar lelaki, terpaksalah buat kemah untuk diorang bermalam dekat situ. Kem tu berlangsung selama 2 hari 2 malam tau. Dan dikatakan adalah salah seorang pelajar perempuan yang dikenali sebagai Rima, bukan nama sebenar, termasuk kawan-kawan Rima seramai 5 orang ni ditempatkan di salah satu chalet yang ada dekat situ. Dan korang dah tahulah dah chalet mana yang Rima ni dapat. Bila salah seorang cikgu yang dikenali sebagai Pak Cik Din ni mula memberikan kunci chalet kepada Rima dan kawan-kawan dia, Rima dapat chalet nombor 16. Pada awalnya Rima dan kawan-kawan dia gembira sebab chalet nombor 16 ni salah satu chalet yang agak terpencil, yang letak di atas bukit sedikit, manakala chalet-chalet lain pula letak agak jauh daripada chalet nombor 16 ni. Chalet nombor 16 ni macam ada satu je kat situ. So Rima ni gembira lah dapat chalet yang atas bukit sedikit. Dia boleh tengok segala aktiviti pelajar-pelajar lain, dan lagi seronok dia bolehlah berhibur dengan kawan-kawan dia. Nak buat bising dalam chalet tu ke, tak ada lah pelajar-pelajar lain nak komplain ke, nak marah dia orang ke, lecturer pun tak ada lah nak hingak sangat kan. Hingak ada ke ayat hingak? So bila semua pelajar dah diberikan bilik masing-masing, Pak Cik Din ni sempat bagi tahu semua pelajar, nanti solat maghrib dan solat isyak kita akan solat beramai-ramai di surau. Semua pelajar kena pergi ke surau. So Rima ni je dengan kawan-kawan dia lagi 5 orang ni, dia orang ni je yang memang kepala batu, yang memang degil. Bila dah masuk dalam chalet tu, awal-awal sekali Rima tengok keadaan chalet nombor 16 ni dengan lantai berpasir, dengan bersawangnya. Lepas tu segala perabot-perabot yang ada dalam chalet tu dah mula berabuk. So mulut Rima ni dia agak cabul sedikit.
sedikit. Dia terus je cakap dengan kawan-kawan dia. Apa benda lah pihak UiTM ni. Nak buat camp pun kasihlah chalet yang elok sikit. Kasihlah tempat yang selesa. Ini dengan berabuk macam ni tak apa-apa lah. Dan kawan-kawan dia pun satu kepala juga dengan Rima ni. Semua bising. Tapi nak tak nak dah disebabkan dah dapat bilik tu, diorang pun bersih lah kan. Bersih-bersih kan. Sedar tak sedar dah masuk solat maghrib. Jadi Rima ni pun bagi tahu kawan-kawan dia, weh, apa kata malam ni kan, kita tak payah pergi surau lah. Alah, sama je. Kita solat je lah ramai-ramai dalam bilik ni. Lepas tu nanti baca Yasin sebelum solat Isyak tu, semua kita buat dalam bilik lah. Pada awalnya Rima ingatkan adalah kawan-kawan dia ni tak setuju. Rupa-rupanya kawan-kawan dia siap bersorak, siap tepuk tangan tu. Lama Rima. Aku suka idea kau. Aku pun malas tu nak pergi surau. Alah, nak solat maghrib je pun. Apa yang kecoh sangat Cikgu Din ni. Tak payah dengar. Kita buat je lah dalam bilik ni. Itulah perangai seekor-seekor mangkak dalam bilik tu. Memang semuanya kapla batu. Tak nak dengar arahan apa yang dah diberikan oleh Pak Cik Din ni. Jadi diorang pun solat maghrib berjemaah. Lepas solat maghrib tu diorang pun baca Yasin sendiri dekat dalam bilik tu. Lepas tu diorang menunaikan solat Isyak sama juga kat dalam bilik tu. Dan dalam 6 orang, 2 orang datang bulan. Jadi 2 orang ni hanya baring di atas katil, sementara 4 orang termasuk Rima ni lah yang menunaikan solat maghrib, baca Yasin, lepas tu solat Isyak. Dan sepanjang diorang melakukan aktiviti dalam bilik tu, waktu tengah solat, waktu tengah baca Yasin, Rima dengan kawan-kawan dia ni boleh terdengar yang dinding chalet diorang diketuk berkali-kali. Pada awalnya Rima ingatkan dalam pemikiran dia, alamak, ini mesti pelajar-pelajar lelaki saja je nak menyakat dia orang. Mesti ada pelajar-pelajar lelaki yang tahu dia orang tak pergi kat surau, lepas tu saja nak menakut-nakutkan dia orang. Jadi Rima dan kawan-kawan dia ni buat tak tahu je. Selepas dah habis dah diorang solat Isyak, dah baca Yasin, diorang ni semua seramai 6 orang mulalah berborak. Berborak, bergosip. Lepas tu main pula game aktiviti sebab Rima ni ada bawa kad pula. Main pula kad. Sedar tak sedar sebab diorang tak tengok jam, diorang pun tak tahu dah pukul berapa pada masa tu. Dan sedang rancak diorang berborak, diorang main game apa semua, lagi sekali daripada pintu chalet diorang boleh terdengar bunyi ketukan. Bila diorang terdengar ada seseorang yang ketuk pintu chalet diorang, tak tahu kenapa, tetapi Rima dan juga kawan-kawan dia ni tak ada seorang pun yang nak pergi kat pintu tu, yang nak buka pintu tu tengok siapa yang datang. Semua meneruskan aktiviti, berborak macam biasa, main game lah. Dan tiba-tiba ada satu suara yang menjerit daripada depan pintu bilik chalet. Weh, solat lah, solat subuh. Cepat, solat subuh. Korang buat apa kat dalam tu? Sebaik saja mereka terdengar suara seorang perempuan yang mengajak mereka untuk menunaikan solat subuh, Rima ni pun dia tak tengok jam. Dia terus meluru pergi ke depan pintu chalet sebab dia boleh cam suara tu. Tak lain tak bukan, itu adalah suara Amy, salah seorang kawan dia orang juga yang duduk kat chalet lain. So bila Rima buka pintu depan, Rima terkejut. Mana Amy ni? Cepat gila dia lari. Dan waktu Rima tengah tengok-tengok, tengah mencari Amy, dalam sekelip mata Amy ni boleh hilang. Daripada jauh, Rima ni ternampak lebih kurang 40-50 orang. Ramai tau. Perempuan semuanya mengenakan telekung. Semua berpakaian telekung, tengah berjalan seakan-akan menuju ke surau. Jadi bila Rima nampak macam tu, dia teruslah masuk ke dalam bilik dengan gelabah. Dia terus bagi tahu kawan-kawan dia yang lain. Weh, cepat weh. Weh, solat subuh bodoh. Lambat dah ni. Kang Nanti Shuang Feng kena marah ni sebab pagi ni ada spot check tau. Jom. Rima pun dengan kawan-kawan dia gelabah, pakai telekung apa semua. Manakala kawan Rima yang lagi 2 orang, yang uzur tadi ni, baring atas katil. Diorang tak pergilah kat surau sebab diorang pun dah tak boleh solat kan. So Rima dengan lagi 3 orang kawan dia, lepas dah
pakai telekung apa semua, terus berlari keluar daripada chalet menuju ke surau. Kononnya nak solat subuh. Yalah, diorang pun tak tahu. Sakan berborak, ya Allah, dah subuh dah, tak sedar pun. Mata pun tak ngantuk. Borak punya borak. Sekali dah pukul 5 lebih pagi. So, waktu diorang berjalan tu, dah makin dekat ke surau, salah seorang kawan Rima, Ayu ni, terus tarik telekung si Rima ni. So, Rima ni pun ke belakang sikit. Dia teruslah pandang Ayu ni. Kau ni apa hal? Time ni pun nak bergurau. Cepatlah. Tapi lagi sekali, seakan-akan Ayu ni menghalang daripada Rima ni pergi ke arah surau. Jadi bila dah macam tu, Rima tanyalah Ayu ni, "Engkau ni apa hal? Nak cari gaduh ke apa pagi-pagi ni?" Tetapi Ayu dalam keadaan menggigil, dia terus cakap dekat Rima, "Weh Rima, tak payah doh. Aku nampak lah surau tu mana ada lampu. Surau tu gelap lah weh." Tapi Rima ni tetap berdegil. "Alah, gelap-gelap pun mestilah ada. Aku nampak tadi. Semua pelajar perempuan dah pergi dah pakai telekung. Semua mesti ada kat surau tu." So, diorang pun teruslah menghampiri surau tu. Bila dah makin rapat, barulah Rima ni percaya cakap Ayu. Tapi Rima ni tak rasa takut. Dia jadi pelik. Mana pelajar-pelajar lain? Lepas tu Ayu dengan kawan-kawan Rima ni tanyalah, "Kau salah nampak ni. Kau biar betul. Mana ada orang kat surau tu? Surau ni pun gelap." Tapi Rima tetap yakin apa yang dia nampak tu bukan salah mata dia. Memang Rima ni nampak dengan mata dia. Seramai 40-50 orang pelajar perempuan pakai telekung, semuanya dalam keadaan ramai-ramai tu berjalan menuju ke surau. Tapi bila diorang sampai kat surau tu, memang tak ada orang. So, diorang 4 orang pun berlari cepat-cepat sebab masing-masing dah takut. Berlari terus menuju ke chalet diorang. Dan diorang pun tertidur. Sedar-sedar sahaja dah pagi dah. Dan bila diorang dah bersiap, diorang pun keluar daripada bilik, berkumpul dengan pelajar-pelajar lain, dan mereka pun melakukan aktiviti macam biasa. Dan pada malam kedua, sama juga. Apabila diorang tak pergi ke surau, tetap solat, tetap baca Yasin dalam chalet tu. Setiap kali diorang solat, setiap kali diorang baca Yasin, mesti diorang akan terdengar seakan-akan ada orang yang duk main ketuk dinding chalet diorang tau. Tak, 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 tak. Tapi disebabkan diorang tak nak fikir banyak, diorang pun abaikan je. Walaupun Rima dan juga kawan-kawan dia dah tahu dah, kemungkinan besar ini merupakan gangguan. Kemungkinan ada benda yang duduk dalam chalet ni yang tak suka setiap kali diorang solat, setiap kali diorang baca Yasin. Dan memang betul pun, selepas 2 hari diorang tinggal kat situ, sebelum pulang, semua pelajar berkumpul dekat satu kawasan. Tiba-tiba Cikgu Din ni, Pak Cik Din ni mengumumkan sesuatu. Pak Cik Din ni tanyalah semua pelajar, "Siapa yang tinggal kat chalet nombor 16, sila angkat tangan." So, Rima dengan kawan-kawan dia ni angkatlah tangan. Nak tahulah apa salah diorang. Diorang ada buat bising sangat ke? Dan yang kurang ajarnya, yang buat hati Rima panas, soalan pertama yang ditujukan oleh Cikgu Din ni, hampa semua duduk chalet nombor 16 itu okey ke? Ada apa-apa berlaku tak? Ada gangguan tak? Bila Rima dengar macam tu, mangkak betul. Cikgu Din saja je kasih Rima dengan kawan-kawan dia chalet nombor 16 tu. Disebabkan perangai diorang, lecturer pun dah tahu dah, memang jenis pelajar yang degil, memang tak nak dengar cakap, keras kepala. Kau tinggallah kat chalet berhantu tu. Jadi Rima pun bagilah tahu apa segala kejadian pelik yang dia alami. Dan Cikgu Din katakan, mana mungkin ada pelajar-pelajar lain yang nak pergi ketuk dinding chalet tu. Belakang chalet tu hutan. Mana boleh pelajar lalu nak pergi ketuk kat belakang chalet tu. Sebab apa yang Cikgu Din cakap memang betul pun. Chalet nombor 16 tu, belakang tu memang semak samun, dikelilingi hutan. Mana mungkin ada pelajar lelaki ataupun perempuan yang boleh pergi kat belakang chalet tu saja nak mengacau diorang, nak menakut-nakutkan diorang, pergi ketuk dinding chalet daripada arah belakang tau. So, bila dah tahu macam tu, sebelum balik tu, Rima ni ada terjumpa Amy. Rima ni pun tanyalah Amy, hari tu kau ada kejut kita orang bangun subuh tak?
Ini kali kedua Rima terkejut. Bila dia tanya Amy macam tu, Amy cakap, hang ingat aku rajin sangat ke? Hang ni apa? Budak kecil ke apa? Tak ada masa aku. Lagipun chalet hang tu jauh tau. Kau ingat aku rajin ke nak pergi menapak, nak pergi ketuk hang pergi bangun subuh apa semua? Dan terkejutlah Rima ni apabila dia dengar yang Amy tak ada pun pergi ke bilik dia untuk kejut dia subuh. Jadi siapa yang ketuk pintu bilik dia? Suara siapa yang mengajak dia orang untuk pergi menunaikan solat subuh? Itu dah menjadi persoalan dah. Rima dengan kawan-kawan dia ni bila dah tahu dah apa yang diorang alami tu merupakan gangguan, sepanjang dalam perjalanan pulang tu diorang senyap je. Jadi Rima ingatkan setakat itu je lah. Tetapi rupa-rupanya adalah salah seorang pelajar lelaki yang sewaktu Rima dengan 3 orang lagi kawan dia ni berjalan untuk pergi menunaikan solat subuh tu, pelajar lelaki ni tegur si Rima ni. Weh Rima, masa bila yang korang ni rajin pula buat solat tahajud, solat pagi-pagi ni? Dengan pakai telekung pukul 3 pagi, lepas tu berjalan pergi surau apa semua. So bila Rima dengar budak lelaki ni cakap macam tu, Rima ni tanyalah balik, masa bila pula kita orang pergi surau pukul 3 pagi? Kita orang pergi surau nak solat subuh lah. Apa yang kau gila sangat ni? So pelajar lelaki ni pun cakap lah kat Rima, hampa ni ikut jadual negara mana solat subuh pukul 3 pagi? Mana ada orang solat subuh pukul 3 pagi? Aku dengan kawan aku pun tak tidur lagi tau. Tengok korang 6 orang berjalan pergi ke surau, end up lepas tu masing-masing duk sakan lari. Apa hal korang ni? So bila Rima dengar pelajar lelaki ni cakap pukul 3 pagi, biar ke betul? Rupa-rupanya waktu diorang keluar bilik tu bukanlah waktu subuh, bukanlah waktu seperti yang Rima sangkakan pukul 5 lebih. Rupa-rupanya baru pukul 3 pagi. Patutlah surau tu gelap je. Tetapi apa yang membuatkan Rima lagi meremang apabila dia dengar pelajar lelaki ni cakap, seramai 6 orang. Rima siap bagi tahu pelajar lelaki ni, mana ada 6 orang bodoh. Aku dengan kawan aku 4 orang je pergi ke surau. Lagi 2 orang kawan aku uzur, dia tidur dalam bilik. Masa bila pula kita orang 6 orang? Kita orang 4 orang je doh pagi tu. So bila pelajar lelaki tu dengar Rima cakap macam tu, dia pun katakan dekat Rima, demi Allah aku nampak hang dengan kawan-kawan hang seramai 6 orang. Aku nampak 6 orang semua pakai telekung, korang berjalan pergi ke arah surau. Kalau hang cakap rupanya pagi tu hang 4 orang je, siapa yang lagi 2 orang yang ikut hang dengan kawan-kawan hang pergi ke surau? Banana. Itulah kejadian yang dialami oleh Rima sepanjang dia menyertai kem yang diadakan oleh pihak UiTM di Taman Rekreasi Hutan Lippo Bukit Hijau, guys. Jadi ada tak di antara korang geng puaka yang pernah pergi bercuti ataupun pergi berjalan-jalan di Hutan Lippo Bukit Hijau ni, dan korang ada ke pengalaman seram ke, korang pernah ke tinggal di dalam chalet nombor 16 tu? Korang boleh komenkan dekat bawah. So tak nak lengah masa, kita teruskan dengan kisah yang terakhir. Apabila kita dah berada kat negeri Kedah ni, salah satu lokasi wajib, lokasi misteri, lokasi yang cukup terkenal, yang wajib aku ceritakan dekat korang kisah-kisah misteri dia, tak lain tak bukan, kita terus menuju ke Gunung Jerai, guys. Kalau kita bercakap pasal negeri Kedah ni, negeri Kedah terdapat flora dan fauna, gunung ganang yang cantik-cantik. Tetapi salah satu gunung yang menjadi simbol ikonik negeri Kedah tak lain tak bukan adalah Gunung Jerai, ataupun lebih dikenali sebagai Puncak Kedah. Dengan ketinggian 1207 meter daripada paras laut, kita boleh nampak Gunung Jerai ni daripada kawasan Pulau Pinang lagi. Nun dia, daripada Pulau Pinang tu, hampa dah boleh nampak dah betapa gahnya Gunung Jerai tu terletak kat situ. Dan Gunung Jerai ni, bagi peminat-peminat yang suka hiking, yang suka alam semula jadi, flora dan fauna, memang aku suggestkan korang pergi dekat Kedah, dan salah satu tempat wajib adalah Gunung Jerai. Sebab dekat puncak Gunung Jerai tu, adanya satu tempat yang dipanggil Padang
Tok Syekh. Padang Tok Syekh ni lah, kalau korang yang dah sampai kat puncak gunung tu, dengan pemandangan yang cantik, dengan cuaca yang sejuk, kalau korang panjat awal-awal pagi, bila korang sampai kat Padang Tok Syekh tu je, korang boleh nampak lah kat Padang Tok Syekh tu lah, kadang-kadang bila masuk waktu subuh ke, bila masuk waktu solat, ada orang berjemaah solat ke atas tu. Dan apa pula kisah misteri yang terdapat di Gunung Jerai? Gunung Jerai ni selain daripada keindahan alam semula jadi, dikatakan tempat perkampungan bunian. Ada orang-orang ataupun penduduk tempatan percaya Gunung Jerai ni dimiliki oleh orang bunian. Orang bunian ada kerajaan, ada kampung dekat atas puncak Gunung Jerai tu. Dan salah satu tempat yang dipercayai merupakan perkampungan orang bunian terletak di kawasan Padang Tok Syekh. Jadi aku nak berkongsi dengan korang dua pengalaman, dua individu yang pernah mengalami kisah-kisah misteri sepanjang mereka pergi ke Gunung Jerai. Jadi kisah yang pertama ni berlaku kepada Syafiq dan juga kawan dia yang bernama Abu. Kita ambil nama senang je lah, bukan nama sebenar. Syafiq dan Abu ni menaiki motosikal untuk pergi ke puncak Gunung Jerai. Diorang nak tengok lah Padang Tok Syekh tu macam mana, sebab ini merupakan kali pertama diorang pergi. Dan kepada geng puaka yang tak tahu, kalau korang malas nak berjalan, korang boleh naik kereta, korang boleh bawa kenderaan korang, pergilah naik dekat atas Gunung Jerai tu untuk korang saksikan sendiri keindahan alam, apa sebenarnya yang ada kat Padang Tok Syekh tu. Jadi Syafiq dan Abu ni dalam pukul 12 tengah hari, diorang pun bawa lah motor menuju ke puncak gunung. Dan bila dah sampai kat puncak gunung tu, bila diorang dah puas tengok Padang Tok Syekh, diorang dah puas bergambar apa semua, dalam pukul 2 lebih petang, diorang pun mulalah bawa motor untuk pulang ke rumah. So dalam perjalanan pulang tu, turun daripada Gunung Jerai, Syafiq yang membawa motosikal, manakala Abu yang menunggang motosikal tu, tengah turun-turun tu, tiba-tiba Abu ni dah perasan dah, dekat kawasan hutan sebelah motosikal si Syafiq ni, dia nampak dekat dalam hutan tu seakan-akan ada seseorang yang mengejar motosikal diorang. Dia nampak ada seorang lelaki tua berpakaian serba putih. Orang tua yang berpakaian putih ni ikut diorang daripada dalam semak, daripada dalam kawasan hutan tu, sama laju dengan motor si Syafiq ni. Jadi Abu ni dah agak cuak dah. Dia dah tahu dah, dia dah ternampak sesuatu yang luar biasa. Macam mana orang ni boleh berjalan begitu laju? Dan sebaik saja mereka tiba di satu kawasan dekat bawah Gunung Jerai tu, si Abu ni dah mula risau. Dia tak tahu sama ada dia patut bagi tahu si Syafiq ni apa yang dia nampak ke tak. Tapi belum sempat Abu ni nak bagi tahu Syafiq apa yang dia nampak, tiba-tiba Syafiq ni secara mengejut dia break emergency sehinggakan Abu ni hampir tercampak daripada motosikal tu. So bila macam tu, Abu ni tegurlah Syafiq, apa yang kau pergi break emergency? Dan Syafiq tunjukkan di hadapan motosikal diorang berdirinya seorang lelaki tua yang mengenakan jubah berwarna putih dengan serban yang berwarna putih juga, berdiri betul-betul di hadapan motosikal diorang. Syafiq tak tahu daripada mana pakcik tua ni muncul, tiba-tiba saja berada dekat depan motosikal. Sebab itulah Syafiq break emergency, takut terlanggar pakcik tua ni. Pakcik tua ni memiliki satu wajah yang teramat bersih. Bersih tu macam mana? Bersih tu seakan-akan ada satu aura positif, ada satu aura baik tau. So Syafiq dengan Abu ni dah terpesona tengok muka pakcik yang berpakaian serba cantik ni, yang berjubah putih dengan ada serban warna putih, muka bersinar-sinar. Pakcik ni tiba-tiba kasih salam dekat dia orang. Assalamualaikum. Anak daripada mana ni? So Abu ni dah menggeletar dah dekat belakang. Dia dah nervous lah dah kan. Orang ke apa ni? Orang ke apa ni? So Syafiq ni cakap lah kat pakcik ni, pakcik, kita orang daripada atas Gunung Jerai tadi. Kita orang first time datang sini, saja nak tengok, nak lawat kawasan kan, Padang Tok Syekh kat atas tu. So bila Syafiq cakap macam tu, pakcik tu pun mengukir satu senyuman. Dan pakcik tu katakan kepada mereka berdua, baguslah. Ini pakcik nak pesan, lain kali kalau datang ke kawasan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Pakcik perasan yang kamu buang sampah dekat sini. Kalau boleh, segala benda yang kamu bawa, kamu jangan tinggalkan. Kamu kena jaga tempat ni.
tempat ni ada penghuni dia. So bila pakcik tu katakan macam tu, barulah Syafiq dan Abu ni teringat. Sewaktu diorang pergi dekat puncak gunung tu sambil bergambar, diorang ni pergi hisap okok dan puntung rokok tu diorang buang saja dekat kawasan Padang Tok Syekh tu. Kemungkinan apa yang dikatakan oleh pakcik ni menegur diorang, kenapalah pergi buang puntung rokok. So Syafiq ni minta maaf lah kat pakcik ni. Dia cakap yang dia takkan mengulangi perbuatan dia. Dan pakcik ni lagi sekali tersenyum dekat dia orang, dan dalam sekelip mata orang yang berpakaian jubah putih ni terus berjalan menuju ke dalam semak dan hilang daripada pandangan. So Syafiq pandang Abu, Abu pandang Syafiq. Mereka pun teruslah bawa motor selaju yang boleh keluar daripada kawasan Gunung Jerai, dan menurut Syafiq kemungkinan besar pakcik tua yang menegur diorang jangan buat sepah dekat kawasan Gunung Jerai tu adalah orang bunian. Orang bunian yang dah lama menetap kat situ, yang tak suka kalau ada orang yang datang buat kotor dekat kawasan diorang. Jadi itu adalah kisah yang pertama yang dialami oleh Syafiq dan Abu. Tetapi yang menariknya bagi aku, kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni yang dialami oleh Pakcik Saadun. Pakcik Saadun ni merupakan penjaga ataupun ranger lah. Malam-malam Pakcik Saadun ni lah yang akan berjalan di sekitar Gunung Jerai tu untuk pastikan tak ada orang luar buat perkara-perkara yang tidak senonoh kat kawasan tu. Jadi adalah satu malam ni, sewaktu Pakcik Saadun ni bertugas menjaga kawasan Gunung Jerai, tiba-tiba Pakcik Saadun ternampak ada dua orang wanita yang sedang berjalan naik menuju ke puncak Gunung Jerai. Jadi Pakcik Saadun pun berjalan menghampiri wanita ni, dan Pakcik Saadun nampak yang dua orang wanita ni berpakaian baju kurung lama, baju kebaya lama yang memang cantik. Muka mereka berdua memang berseri-seri. Seorang ni hanya mengangkat kepala, jadi ternampaklah sanggul yang dia pakai tu. Muka memang putih, manakala ada seorang lagi wanita yang berdiri dekat belakang mengenakan baju kebaya berwarna emas, hanya menundukkan je kepala. So bila Pakcik Saadun menghampiri dua orang wanita ni, Pakcik Saadun pun memberi salam, dan Pakcik Saadun tanya diorang ni nak ke mana, dah malam-malam ni. So salah seorang wanita yang memperkenalkan diri dia sebagai Delima, Delima ni pun cakap lah dekat Pakcik Saadun yang dia bersama kawan dia nak menuju ke atas sebab dah berjanji untuk berjumpa seseorang. Jadi bila Pakcik Saadun dengar berjanji jumpa seseorang, Pakcik Saadun tengok jam dia, sekarang ni pun dah pukul 12 lebih, dah nak pukul 1 pagi. Setahu Pakcik Saadun, mana ada orang dah dekat atas puncak tu. Dia dah rounding 2-3 kali dah naik dekat puncak tu, tak ada orang pun. So dia tanya lagi perempuan dua orang ni, awak biar betul, awak nak berjumpa dengan siapa sebenarnya ni? Saya tak boleh benarkan sebab kawasan ni, lagi-lagi pula awak dua orang ni perempuan. Kalau apa-apa berlaku dekat awak, saya yang nak kena bertanggungjawab. Tetapi perempuan ni berkali-kali katakan kepada Pakcik Saadun ni, saya nak kena naik ke atas. Saya nak kena berjumpa dengan Tok Wan. Tok Wan dah menunggu saya dekat atas puncak tu. Tolonglah benarkan kami naik ke atas tu. So Pakcik Saadun pun disebabkan perempuan ni berdegil juga kan, ketegak juga nak naik dekat atas tu. Dah lah pakai kebaya, macam mana kau boleh nak pergi naik dekat puncak tu dengan pakaian kau macam ni? So Pakcik Saadun pun sajalah nak takutkan perempuan ni supaya dia orang tak jadi nak naik atas. Pakcik Saadun katakan, awak berdua biar betul nak naik atas ni. Lagi-lagi pula dah masa macam ni, atas ni dekat puncak Gunung Jerai ni, oi, banyak binatang buas ni. Ada harimau kumbang, ada beruang. Kalau awak berdua dah kena kokak dengan harimau kumbang tu, oi Naya, jangan buat pasal. Ni saya nak tanya, kenapa yang heboh sangat nak pergi jumpa Tok Wan tu tengah-tengah malam macam ni? Kami kena berjumpa dengan Tok Wan sebab kami ada urusan yang perlu diuruskan. Lagipun ada seorang puteri yang akan kami tabalkan pada malam ni. So bila dengar puteri, lagilah daripada Pakcik Saadun ni dah berani tadi, hoi, dia dah mula goyang dah. Puteri mana pula ni? Hang jangan macam-macam. Dah lah kawan hang yang seorang ni daripada tadi duk diam je. Seorang perempuan yang pakai baju kebaya emas ni, dia tunduk je kepala dia. Lalu Pakcik Saadun pun tanya lah, puteri mana yang awak maksudkan ni? Ada puteri ke? Dan belum sempat Delima ni nak jawab
menjawab persoalan yang ditanyakan oleh Pak Cik Saadun, tiba-tiba wanita yang berdiri tunduk je kepala dia, yang memakai baju kurung berwarna emas ni, angkat kepala dia dan mula memperkenalkan diri dia. Sayalah puteri yang bakal ditabalkan pada malam ni. Boleh tak benarkan kami naik ke atas? Dan apabila Pak Cik Saadun terpandang wajah wanita yang kedua ni, ya Allah, seakan-akan terpegun dengan kecantikan wajah dia. Yang pertama tadi ni pun dah cantik dah. Yang kedua ni, Mak Datuk, lagilah berseri-seri. Dan tak tahu kenapa, tetapi Pak Cik Saadun seakan-akan telah dipukau. Dia menganggukkan kepala, lalu Pak Cik Saadun pun membenarkan dua wanita ni naik ke atas. Dan Pak Cik Saadun pun ikut di belakang dua wanita ni menuju naik ke puncak gunung, betul-betul di Padang Tok Syekh. Dan sebaik saja mereka sampai di Padang Tok Syekh, Pak Cik Saadun ni terkejut sebab dekat Padang Tok Syekh tu begitu ramai orang, laki perempuan semuanya mengenakan pakaian berwarna putih, yang lakinya siap memakai jubah. Dan ada seorang Pak Cik tua yang menghampiri Pak Cik Saadun dengan berpakaian jubah putih, ada pula serban berwarna hijau, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kerana sudi mengiringi puteri kami pada malam ni. Dan saya ingin memohon maaf kalau ada pihak kami menyusahkan tuan. Malam ini kami ingin mempertabalkan seorang puteri. Kalau tuan tidak keberatan, apa salahnya tuan ikut serta? Teratur betul percakapan lelaki tua ni. So Pak Cik Saadun pun bila dah tengok macam tu, macam mana boleh ramai betul orang dekat Padang Tok Syekh ni. Tadi aku round tak ada orang pun. So Pak Cik Saadun pada masa yang sama dia dah rasa tak sedap hati, lalu dia pun menolaklah pelawaan lelaki tua ni secara baik. Dan sebaik saja Pak Cik Saadun memalingkan kepala dia untuk turun daripada puncak Gunung Jerai tu, dalam perjalanan dia turun tu, Pak Cik Saadun sempat menoleh lagi sekali ke arah Padang Tok Syekh tu. Dia nak tengok betul. Dan alangkah terkejutnya dia bila dia toleh tak sampai 5 saat selepas dia dah berjalan turun, dia tak nampak ada seorang pun. Yang begitu ramai orang tadi dekat atas Padang Tok Syekh tu, terus tak ada, terus lesap. Padang tu kosong je. Dan dengan perasaan yang teramat takut, teramat terkejut, tadi ada orang dalam sekelip mata, orang dengan puteri-puteri tadi dah hilang. Pak Cik Saadun pun tak lengah masa, dia lari turun ke bawah. Dan akhirnya Pak Cik Saadun demam selama 2 hari 2 malam. Dan sama juga Pak Cik Saadun percaya perempuan yang dia jumpa, yang dia bawa naik ke puncak bukit tu, merupakan orang bunian dan kemungkinan makhluk Allah yang berkongsi alam dengan kita. Jadi itulah 2 kisah penutup pada malam ni. Kisah kejadian misteri di Gunung Jerai dan juga kisah-kisah seram yang berlaku di negeri Kedah. Kalau korang suka, korang komen kat bawah lagi sekali negeri mana pula yang korang nak Zaf cover pada episod yang akan datang. Dan kalau korang suka macam biasa, tekan button like, tekan button subscribe. Kalau tak suka, tekan je dislike dan komenlah apa yang korang nak komen. Macam Zaf ambil pot pula kan. So kekal ceria, stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Bye bye. Muah. Aku sayang semua geng puaka. Sarang he. Amboi, tiba Kedah pun sarang he. Ha, jangan nak ropla sangat kepala tu.